sejarah Pelangai ini tidak pernah ada parti-parti lain yang memenangi sejak merdeka sampai hari ini. Dia hanya dikuasai oleh Barisan Nasional. Hingga ada yang menyangka kalau kita nak pembangunan, kita kena kekalkan BN. Ramai yang melihat kalau pilih pembangkang, kita tak akan ada pembangunan, tak ada kemajuan. Tuan-tuan di sini tak jauh pada Teriang. Dun Teriang, dun yang dimenangi oleh pembangkang turun-temurun daripada DAP. Sekarang baru DAP jadi kerajaan. Sebelum ini DAP menjadi pembangkang. Turun-temurun, 7 kali pilihan raya. Cuba tuan-tuan bandingkan di antara pembangunan Teriang dengan Pelangai. Nak jawab soalan, ada orang menganggap kalau kita nak kekalkan pembangunan, kena pilih parti memerintah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku, perbandingan jelas. Teriang jauh lebih besar, lebih maju, lebih banyak bangunan berbanding dengan Pelangai. Sebab ada orang menganggap bila pilih pembangkang tak ada pembangunan. Tuan-tuan dah pilih parti pemerintah berpuluh tahun, apa pembangunan yang ada? Baru nak janji nak buat bank, itu pun kalau dalam sebulan ni tuan-tuan tak ada bank, saya yakin 2-3 bulan pun tak akan ada. Sebab tu bagi kita, pilihan raya ini peluang memilih pemimpin bukan soal pembangunan. Pembangunan tanggungjawab mana-mana kerajaan. Sebab tu kalau dilihat, semua bandar-bandar besar dikuasai oleh pembangkang. Bukan soal pembangunan. Pembangunan tanggungjawab kerajaan. Siapa saja di kerajaan, dia mesti menyediakan pembangunan. Dan kita kena faham bahawa milih pemimpin ialah memilih orang yang mewakil kita ke dalam Dewan Negeri untuk gubal peraturan undang-undang dalam konteks negeri Pahang. Demikian juga dalam konteks parlimen. Sebab itu kalau kita lihat, Al-Hukamat menyebut An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut corak hidup pemimpin mereka. Sebab itu penting pemimpin itu dipilih. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah Islam, waktu Nabi wafat, dalam keadaan jenazah Nabi belum dikebumikan, sahabat-sahabat terus berhimpun memilih siapa yang akan jadi khalifah. Bayangkan tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua tinggal jenazah Nabi. Bergegas pergi bincang runding siapa nak jadi khalifah. Tinggal jenazah Rasulullah. Jenazah Nabi penting. Memang kita tahu semua orang sayang Rasulullah. Kita berada pada bulan kelahiran Nabi SAW. Tapi nak tunjuk pentingnya kepimpinan dipilih, hingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, sahabat-sahabat lain termasuklah beberapa tokoh-tokoh kibari sahabat tinggal jenazah Nabi. Menunjukkan pada kita penting kita pilih pemimpin yang dia nak meneruskan kepimpinan. Adapun yang wafat, diurus dikebumikan dia. Sebab itu bila kita diberi peluang, saya sebut tadi dalam dialog bahawa di Malaysia kita sambung menyambung. Selepas pilihan umum, kita ada pilihan 6 negeri. Belum selesai pilihan 6 negeri, tiba-tiba ada pilihan kecil. Di Johor. Sambung di Johor. Di Pulai. Simpan Jeram. Tengah duk berada Johor, tiba-tiba dapat berita kekosongan kursi di Pelangai. Belum sempat pilihan raya Pelangai, Don Jepak juga kosong di Sarawak. Belum pun diisytihar, penamaan calon belum dibuat. Tiba-tiba Parlimen Kemaman pula, Mahkamah putuskan bahawa pemilihan tak sah dan pilihan raya akan diadakan. Pas kita dah buat keputusan, kita tidak akan buat rayuan dalam kes Kemaman. Mak Said, saya difahamkan dia sebut, ada wartawan tanya, kenapa tak rayu? Ikut kami lah. Ya. Kita tak nak buat rayuan. Sebab mahkamah buat keputusan tidak menamakan siapa-siapa pun dalam kes yang berlaku di Kemaman. Sebagaimana juga Kuala Terengganu.
Terengganu, calon kita Datuk Ramzat dibenarkan bertanding semula. Sebab dia tak terlibat dalam insiden rasuah yang dituduhkan, yang dibicarakan. Sama juga dalam kes Kemaman. Bagi kami, kita lebih suka beri mandat semula pada rakyat, biar rakyat pilih semula siapa wakil yang mereka kenaki. Di Kuala Terengganu, Datuk Hamzat dulu menang dalam pilihan umum. Majoriti 40,000. Buat pertandingan semula, waktu pilihan negeri, Kuala Terengganu ada pilihan raya. Majoriti naik 47,000 majoriti. Kemaman, Ustaz Alias, yang berhormat Alias, menang majoriti 27,000. 27,000. Sebab tu kita tak bantah keputusan mahkamah. Itu keputusan mahkamah. Walaupun dari segi logiknya, katalah yang hadir dalam majlis itu 500 orang. 500 itu terpengaruh dengan program ini, akhir undi BN semua, 500. 27,000 tolak 500, ada 26,000 lagi. Tolaklah 10, mungkin keluarga dia, anak keluarga dia, sebagainya. Majoriti 27,000. Sekarang kita dah buat keputusan PAS bersama dengan rakan kita BN dalam bersatu dalam Perikatan Nasional. Kita akan adakan, kita tidak akan buat rayuan, bermakna tuan-tuan harus ready untuk sambung lepas pelangai, jangan balik melainkan selepas Kemaman. Apa macam? Saya ingat ada satu sejarah Islam yang hebat di Madinah, di zaman para sahabat. Seorang laki-laki bersungguh-sungguh menyuruh anaknya mengahwini seorang wanita di Madinah. Ayah dia kata, kamu kena kahwin dia. Kahwinlah dia. Dia tengok wanita tu tak ada nampak hebat sangat. Tapi bapak dia ni suruh kamu ambil dia. Kamu rugi kalau tak ambil dia. Akhirnya dia pun kahwin. Pada kahwin, isteri dia biasa je. Macam wanita lain. Tak nampak kelebihan, tak nampak hebat dia. Ternyata waktu dia dihantar ke medan perang melawan Parsi masa itu, isteri dia mengantar dia ke medan perang. Waktu dia naik kuda untuk pergi perang, isteri dia pesan satu pesanan pada dia, jangan balik selagi tak menang. Oh, macam? Jangan balik selagi pelangai tak menang. Boleh? Tak ramai jawab. Yang jawab ni orang pelangai. Kau tahu berapa lama dia pergi perang? 25 tahun. 25 tahun. Confirm Islam menang, Parsi kalah satu demi satu. Setelah confirm menang, dia balik semula ke Madinah. Tuan bayangkan 25 tahun waktu dia pergi, isteri dia tengah mengandung. Dia balik dalam keadaan dia tak tahu di mana rumah dia. Berubah. Dia terus pergi Masjid Nabi Madinah. Sembahyang Maghrib. Ada seorang pemuda sedang mengajar di masjid tu. Pemuda tu ialah anak beliau. 25 tahun. Ini perjuangan. Kita tak sampailah tahap itu. Tapi kita ni ada pilihan raya yang sambung menyambung. Semoga insya-Allah momentum Perikatan Nasional akan terus kekal hingga kita ambil alih kerajaan nanti insya-Allah. Tiada perkara yang mustahil. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Sesuatu tidak akan menimpa kamu, tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat bahawa perlunya pilihan raya pelangai ini diberi mandat kepada Perikatan Nasional. Supaya tuan-tuan rasa perbezaan, perubahan. Kalau kita kekal parti yang lama, yang sama, tak ada apa-apa. Kalau nak lihat perubahan, kena buat perubahan. Kalau tak buat perubahan, beginilah habis pilihan raya,
Petugas-petugas akan balik, tuan-tuan akan ada di sini. Beginilah keadaan dia. Tidak ada usaha yang berbeza. Sebab kalau kita nak perbezaan, kita harus menunjukkan buat satu perubahan. Dan kuasa perubahan berada di tangan tuan-tuan sebagai pengundi. Sebab tu bagi kita, dalam kita menggarap usaha-usaha pembangunan yang ada, ataupun usaha-usaha yang ada dalam negara kita. Saya, dibesar dalam suasana Felda. Lama. Saya pernah jadi wakil rakyat Dun Jengka dalam kawasan Felda. Dan berpuluh tahun bergeloman dengan peneroka-peneroka Felda. Tahu masalah yang sedang dihadapi oleh peneroka Felda. Sebahagian besar cabaran yang ada depan kita hari ini bukan cabaran yang biasa. Yang dibina zaman Tun Razak. Almarhum Tun Razak telah pun letakkan asas Penang Felda. Tetapi untuk ke depan, generasi kedua, ketiga, maka kena susun satu hala tuju baru pembangunan Felda. Kalau tidak, dia tak selesai, masalah akan berulang. Isu tanah sebagai contoh. Generasi kedua, ketiga, soal pemilikan tanah. Bila berlaku kematian suami, kematian isteri. Bagaimana pengurusan tanah tersebut dari segi faraid? Siapa punya pemilikan? Peringkat anak mungkin 10 orang. Cucu dah 20, 30. Bagaimana kalau cicit cuik nanti? Ini akan jadi masalah besar pada masa depan Felda. Isu hutang peneroka Felda. Yang disebut tadi, insyaAllah Tan Sri akan ulas berhubung dengan hutang. Pinjaman saham tuan-tuan untuk beli saham Felda. Saya nak bicarakan soal hutang Felda. Hutang pembangunan ladang. Bila tanam semula, berapa kos yang tuan-tuan kena bayar? Kos tanam semula. Dulu kita ada simpanan tanam semula. Peneroka simpan. Lebih kurang dalam 18,000 untuk tanam semula. Ada potongan tanam semula. Apa yang berlaku hari ini, kos tanam semula bila kita sampai bil kepada peneroka, berapa yang tuan-tuan kena bayar hutang tertunggak? 80,000, 90,000 sebahagian. Termasuk hutang jalan dalam ladang Felda. Sebab tu kita minta kekalkan, dapatkan data lengkap hutang peneroka Felda. Supaya tuan-tuan sebagai peneroka, tuan-tuan tahu berapa hutang saya. Tiap bulan pendapatan kita dipotong. Tapi potong bahagian mana? Sebahagian kita terpaksa tanggung hutang sambung menyambung. Dah mati pun hutang masih ada lagi. Betul tak? Hutang Felda. Sebab itu kita lihat akhirnya bila berlaku demikian, sebahagian di antara kita terpaksa kita serah kepada Felda untuk urus ladang. Tak apa, ini pilihan masing-masing. Ada yang nak buat sendiri. Ada yang nak buat dengan serah pada Felda. Yang serah pada Felda, Felda akan urus ladang tuan-tuan. Cukup bulan, tolak hutang, berapa baki tuan-tuan dapat. Sejarah harga sawit paling tinggi zaman Kerajaan Perikatan Nasional kita mentadbir. Masa itu 1,000, tuan-tuan mendapat berapa? 1,700, 1,600. Sekarang berapa ratus? 600. Pernah mencapai lebih pada 1,000. Sampai ke peringkat pendapatan pada masa itu, alhamdulillah, kita pengeluar minyak utama dunia. Dan bila berdepan dengan COVID, isu besar kami dalam kabinet pada masa itu ialah bagaimana kita nak benarkan sektor ladang ini tak boleh tutup. Ini bukan mudah, tuan-tuan. Kalau kita benarkan pekerja ladang pada masa itu, kita bimbang risiko COVID. Tapi kalau tak benar buah sawit diambil, buah akan masak, akan gugur. Negara ukuran tak dapat hasil. Tuan-tuan juga tak akan dapat hasil. Kita benarkan sektor ladang dapat jalan macam biasa. Keputusan ini sangat beresiko. Tapi di antara dua masalah, kepentingan keselamatan rakyat di segi COVID dan kawalan supaya jangan ada jangkitan. Kita berdepan dengan masalah pekerja asing yang balik kerana COVID pada masa itu. Beratus tan sawit yang tak dipungut kerana pada awal-awal
Ya, sektor peladangan diserang, masuk ke sektor-sektor lain. Sebab itu tuan sekalian, waktu kritikal ini bukan soal penyakit saja. Nak fikir macam mana rakyat tak boleh keluar rumah, makanan di atas meja masing-masing. Tan Sri buat keputusan, negara keluarkan dana. Walaupun zaman tu sebelum tu PS, kutip derma, negara akan bankrupt. Bila kita ambil alih, kita keluar. Pastikan semua rakyat ada makanan atas meja masing-masing. Sekarang nak beli beras, kena baris. Ya. Sekarang dibuat jualan murah, tuan-tuan. Jualan beras rahmah. Nasib baik ada pilihan kecil. Saya nak sebut, tanggungjawab kerajaan bukan mewujudkan kedai rahmah. Ini bukan kerja kerajaan. Tanggungjawab kerajaan bukan mari jual, bawa farma, bawa 2-3 lori kontainer beras, jual buah murah. Itu bukan kerja kerajaan. Tanggungjawab kerajaan pastikan semua negara kita murah. Bukan 1-2 tempat saja murah. Itu bukan kerja kerajaan. Bagi Maiden boleh buat. Bagi subsidi pada Maiden, Maiden jual murah. Contoh, tanggungjawab kerajaan ialah memastikan seluruh rakyat dalam negara kita dapat bekalan dengan harga yang murah. Sebab tu kita lihat, fokus kita sekarang ni bagaimana untuk kita selesai masalah secara menyeluruh. Yang pelik, petani-petani keluar beras macam biasa. Tapi kenapa tiba-tiba beras tak ada dalam pasaran? Jawapannya kerana beras import naik melambung harga. Lalu rakyat cari beras yang murah. Beras murah, beras tempatan. Beras tempatan tak ada dalam pasaran. Rakyat terpaksa beli beras import dengan harga yang mahal. Sebab tu tuan-tuan, standard biasa je. Kalau barangan mula tak ada dalam pasaran, gula mula tak ada, tu naik harga lah. Betul tak? Bila roti tak ada, bila makanan tak ada, bila telur mula tak ada sikit-sikit, tu siap. Dia akan naik harga. Makna apa dia? Ada aktiviti yang tak sihat dalam sistem pasaran market kita. Ya. Dan ini perlu diselesaikan. Kartel-kartel yang monopoli barang keperluan asas ini perlu diselesaikan. Bila ayam masalah, bila harga ayam mula naik, kita tahu dah. Ya, mula-mula dia akan hilang, tak banyak pasaran, rakyat mula gelisah, cari ayam tak ada, itu tanda apa dia? Ayam akan naik harga. Ya. Tapi menteri jangan naik lembu. Ya. Itu bukan masalah. Ya. Sebab tu bagi kita, penyelesaian yang menyeluruh dalam konteks sama, saya nak simpulkan yang fokus kita ialah ke mana hala tuju masa depan pembangunan Felda. Janji pertama, dapat 10 ekar. Okey. Janji kedua, apa penyelesaian? Perumahan. Kerajaan adalah buat rumah janji kedua Felda. Itu pun berdepan dengan masalah. Kegagalan sebahagian besar. Tapi sektor ekonomi. Ekonomi hiliran yang berlaku dalam sektor Felda. Ya, kita ada gugusan Felda. Paling tidak pun pembangunan kawasan gugusan Felda mesti dirancang. Supaya anak-anak perokok Felda yang tak ada peluang bekerja di luar kerana faktor pendidikan sebagainya, dia ada tempat. Setengah-setengah Felda, tuan-tuan, tak dibenarkan buat rumah baru, rumah lain. Satu masa zaman kita, zaman Tan Sri jadi Perdana Menteri, kita benarkan lot tanah Felda. Sekarang ada satu rumah penokor pertama. Dibenarkan rumah kedua dibina, ya, dalam tanah tersebut, dalam lot perumahan. Tapi ada setengah Felda tak benar. Dijengka, elektrik tak boleh masuk, air tak boleh masuk. Berapa ramai penokor buat kedai di tanah dia, tak boleh masuk elektrik, tak boleh masuk bekalan air. Ya. Mungkin tidak semua tempat. Saya sebut berapa tempat yang dalam pengetahuan saya bawa dalam Dewan Negeri. Kita bawa dalam Parlimen. Makna apa dia? Hala tuju sebenar ke mana? Sebab tu bagi kita, kita perlukan satu mekanisme untuk melihat secara jauh proses pembangunan ekonomi penduduk setempat. Dan kita yakin sebenarnya, sebab tu peluang-peluang ini dalam pilihan raya ialah untuk sama-sama kita memilih pemimpin
yang bergelombang dengan tuan-tuan, yang tahu masalah tuan-tuan, yang hidup bersama dengan tuan-tuan. Sebab tu kita pilih calon kita pada kali ini, Kasim ni, kerana dia lahir di sini, mengajar di sini, walaupun bertugas pernah di luar, balik duduk bersama tuan-tuan, bergelombang dengan tuan-tuan, dan dia tahu masalah tuan-tuan. Orang macam ni, orang yang bukan saja tahu dengar cerita, tapi orang yang menghayati apa yang sedang dialami. Sebab itu bagi kita insya-Allah, hari Sabtu ni peluang terbaik. Supaya pastikan peratus keluar mengundi dapat kita tingkatkan. Pastikan anak tuan-tuan balik mengundi. Kita tahu ramai anak-anak proker ni bekerja di Kuala Lumpur, tiap jauh. Dalam sejam setengah, 2 jam sampai. Mintalah mereka balik. Pujuklah anak-anak kita supaya balik mengundi. Beritahu mereka balik mengundi. Supaya peluang 5 tahun ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita tak nak jadi macam di Pulai, Parlimen Pulai. Peratus keluar mengundi tak separuh. Bila tak separuh yang keluar mengundi, makna keputusan itu tidak mencerminkan kehendak sebenar pengundi dalam parlimen tersebut. Tapi dalam demokrasi, berapa yang keluar, diterima. Kita nak di Pelangai ni, di Dom Pelangai ni, insya-Allah peratus keluar mengundi kita lebih tinggi. Dan kita harapkan tuan-tuan, hubungilah, telefonlah anak-anak, suruh mereka balik. Saya menyuruh saya general, balik mengundi supaya peratus meningkat lebih, menggambarkan seriusnya kita orang Islam Melayu bertanggungjawab tentang memilih pemimpin. Dulu saya sebut, kalau kita nak pilih imam semayang, 5 minit tuan-tuan. 5 minit je kita duduk belakang dia. Kita pilih imam semayang. Kita makmum, dia imam. Ada syarat-syarat. Ada bukan semua boleh jadi imam. Kalau dia pakai seluar pendek, tak boleh jadi imam. Kalau dia bercakap bohong, dia buka mulut bohong, tak boleh jadi imam. Imam semayang pun tak boleh. Ni 5 minit kita nak ikut dia. Kita duduk belakang dia. Bila dia salah, selagi dia tak buat salah, kita ikut dia. Bila dia buat salah, kita kena tegur dia. Tegur imam, subhanallah. Kena tegur. Umpama imam lupa baca Fatihah. Subhanallah, tegur. Dia tak peduli. Tegur lagi, subhanallah. Kadang-kadang ada imam ni, bila makmum tegur dia, dia marah ke makmum. Dia pusing belakang. Apa subhanallah, subhanallah? Itu kita nak ikut dia 5 minit, bukan 5 tahun. Sebab tu calon kita, yang kita bawa ni tuan-tuan, kalau daripada PAS lah, daripada bersatu sama. Kita cek dengan rekod di Jabatan Polis. Dengan custom, dengan SPRM. Ada tak kes-kes jenayah dia? Tak ada. Dalam PAS kita bawa majlis syura. Tengok pula, teliti calon tu. Latar belakang calon tu. Tak boleh seorang yang fasik, tak layak dia calon dalam PAS. Fasik mana pelaku dosa besar yang tidak bertaubat pada Allah. Tak boleh, tak layak dia calon. Pemimpin mesti bertanggungjawab sebab jawatan ni amanah Allah. Bukan ghanimah yang kita nak berebut. Sebab tu dalam PAS, bukan calon. Siapa mari minta, tak akan layak jadi calon dalam PAS. Tapi parti pilih. Parti nak kamu, parti nak supaya bertanding. Sebab tu pengalaman saya jadi Pesuruhjaya PAS Pahang. Saya pernah sebut beberapa tempat. Kita ada pengalaman yang agak menarik untuk kita kongsi generasi muda. Seorang yang dipertua PAS di Lipis. Namanya Ustaz Kasim. Ni Cikgu Kasim, ni Ustaz Kasim. Tiap kali bertanding pilihan raya, dia terpaksa jual sebidang tanah untuk bayar deposit pilihan raya. Sebab dalam PAS, parti tak sediakan deposit. Calon sediakan deposit. Hangus. Kalau tak hangus, dapat semula. Setiap kali dia bertanding, dia terpaksa jual sebidang tanah. Pilihan raya 99, yang ke-10, saya pergi jumpa dia. Kata Ustaz, almarhum Ustaz Fadil minta Ustaz, masa tu Ustaz Fadil jadi presiden, Ustaz bertanding. Dia tarik nafas panjang. Dia kata, saya hanya ada satu tapak rumah saja lagi. Saya ada tapak rumah saja lagi.
Tapi kalau parti arahkan saya bertanding, saya terpaksa jual tapak rumah saya. Akhirnya saya pergi jumpa dengan Ustaz Fadil. Saya beritahu Ustaz Fadil, Ustaz Kasim minta merayu, kalau boleh dia tidak dicalonkan sebab dia tak ada tanah lain kecuali tapak rumah saja. Saya beritahu Ustaz Fadil benarkan Ustaz Kasim tidak bertanding. Tuan-tuan sekalian, bertanding pilihan raya suatu amanah Allah. Nabi pesan pada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Abu Zarin, innaka dha'ifun, wa innaha amanatun, wa innaha yawmal qiyamatu hizyun wa nadamah, illa man akhazaha bihaqqiha, wa adal lazi alaihi fiha. Ya Abu Zar, sesungguhnya kamu ni lemah. Belaikan jawatan ini satu amanah Allah, kamu mampu tunaikan dan kamu melaksanakan amanah tersebut. InsyaAllah, setelah kita meneliti, maka kita bersetuju mencalonkan Cikgu Kasim mewakili tuan-tuan dalam pilihan pada kali ini. Dengan doa harapan, insyaAllah kita pakat-pakat undi beliau, kita menangkan Perikatan Nasional dalam pilihan pada kali ini. InsyaAllah kita harapkan pelangai, sebagaimana juga 6 negeri, sebagaimana juga dalam pilihan umum, bersama-sama arus perubahan rakyat kepada Perikatan Nasional. Boleh tak? InsyaAllah, siru ala barakatillah. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. Takbir. Terima kasih banyak.